Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Akhir-akhir ini telah timbul kembali isu penggunaan kalimah Allah yang cuba dibangkitkan semula, yang mana perlu diberikan penjelasan kerana kalimah Allah ini merupakan suatu kalimah yang sangat suci bagi penganut agama Islam, dan dia sangat berkait rapat dengan isu akidah. Dalam konteks negara kita, Malaysia, pertamanya kita kena melihat dari sudut peruntukan perlembagaan persekutuan yang menjadi asas ataupun teras kepada undang-undang dalam negara kita. Dalam hal ini, perlembagaan persekutuan telah memperuntukkan perkara 3 yang menyatakan bahawa Islam sebagai agama persekutuan, iaitu membawa maksud Islam ini agama bagi negara, manakala agama-agama lain boleh diamalkan di mana-mana bahagian dalam negara ini, negara Malaysia, dengan aman dan damai. Walau bagaimanapun, perkara 11 ada menyatakan, iaitu dalam kurungan keempat, bahawa undang-undang negeri dan mengenai wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama antara orang-orang yang menganut agama Islam. Maksudnya, perkara 11 kurungan 4 ini menghalang mana-mana agama menyampaikan dakwah akidah mereka kepada umat Islam di Malaysia. Ini merupakan pelindungan perlembagaan Malaysia terhadap agama Islam dan umat Islam secara sekaligus. Ini dari konteks undang-undang ataupun perlembagaan dalam negara yang memang secara jelas memberi kawalan kepada akidah umat Islam. Yang kedua, dalam konteks negara kita, Malaysia, bagi mengawal hal ehwal agama Islam ini, di sana ada Jabatan Kemajuan Agama Islam di peringkat persekutuan. Manakala di negeri pula ada Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri. Di samping itu, ada satu jabatan kuasa yang khusus untuk umat Islam dalam merungkai masalah-masalah berkaitan dengan kehidupan seharian, yang dinamakan sebagai Jabatan Kuasa Fatwa di peringkat kebangsaan. Mari kita tengok, kita semak bagaimana keputusan Jabatan Kuasa, ataupun dengan lebih tepat lagi, Muzakarah Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-82 yang telah pun diadakan pada 5 hingga 7 Mei tahun 2008. Yang mana keputusannya adalah seperti mana berikut, saya ingin bacakan. Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam, dan ia tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam yang lain. Oleh itu, wajib bagi umat Islam menjaganya dengan cara yang terbaik, dan sekiranya terdapat unsur-unsur penghinaan atau penyalahgunaan terhadap kalimah tersebut, maka ia perlu disekat mengikut peruntukan undang-undang yang telah termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Mana perkara ini sangat jelas. Dan perkara yang seterusnya yang perlu kita hayati secara bersama dan perlu kita berlapang dada dalam konteks kita satu Malaysia ini ialah mengapa perkataan ataupun kalimah Allah ini perlu diterjemahkan. Dia bermula apabila satu pihak yang ingin menterjemahkan kitab suci agama Kristian, iaitu Bible, yang ditulis dalam bahasa Inggeris, nak diterjemahkan ke bahasa Melayu.
Ini bermakna perkataan God dalam erti kata Tuhan bagi agama Kristian itu, bila diterjemahkan ke bahasa Melayu, ingin diterjemahkan sebagai Allah. Dan ini menimbulkan perasaan tidak senang di kalangan umat Islam. Ada beberapa persoalan pokok yang menimbulkan polemik, yang menimbulkan rasa tidak senang umat Islam. Pertama, bahasa asal kitab Bible ataupun kitab Injil ialah bahasa Greek. Dalam bahasa Greek tidak pernah wujud perkataan Allah. Bahkan God ini ataupun Tuhan ini ialah Theos. Manakala kalau kita bercakap soal agama Yahudi ataupun Judaism. Judaism ini kitab sucinya ialah Taurat, the Torah. Dan bahasa asalnya ialah bahasa Hebrew. Dalam kitab Taurat pun tidak ada perkataan Allah. Yang ada hanyalah Elohim, Yahweh. Tidak ada. Yang ada perkataan Allah hanyalah dalam kitab suci umat Islam, iaitu Al-Quranul Karim. Bermula daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim, di situ sudah muncul nama Allah. Dan banyak surah yang menyebut tentang kalimah-kalimah Allah ini. Kalau kita secara akademik mengkaji content analysis, maka akan bertemulah perkataan Allah ini dalam kitab suci Al-Quran. Maka sedangkan dalam bahasa asal kitab Injil, kitab Taurat pun tidak disebut perkataan Allah, kenapa bila nak dialih bahasakan, ianya perlu dialih bahasakan dengan terjemahan Allah. Yang kedua, kenapa hanya Bible dalam bahasa Melayu saja nak menggunakan perkataan God itu diterjemahkan kepada Allah? Kenapa Bible dalam bahasa yang bukan Melayu tidak juga diterjemahkan God itu kepada Allah? Sebab kita mengetahui bahawa akidah ataupun pegangan Christianity ialah we believe in God the Father, Jesus Christ, Son of God, and we believe in the Holy Spirit. Maknanya konsep Trinity yang diperbahaskan dalam kitab suci agama tersebut, maknanya tidak muncul satu pun perkataan Allah dalam ketiga-tiga Trinity ini, sama ada God the Father, Jesus Christ, Son of God, ataupun the Holy Spirit. Tidak ada. Maka terjemahan ini perlu dikekalkan. Perkataan God perlu dikekalkan dengan terjemahan Tuhan. Kerana apabila diterjemahkan God ini kepada Allah, akan menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan umat Islam, khususnya di Malaysia, yang kita tahu bahawasanya isu akidah, isu agama merupakan perkara yang sangat penting, sehingga kan waktu British datang ke tanah Melayu, dahulu pun mereka tidak mengusik soal-soal yang berkaitan dengan agama Islam. Perkara yang seterusnya yang perlu kita fahami bahawa Kabinet Malaysia sebenarnya telah pun membuat keputusan pada 16 Mei tahun 1986. Lama dah. Keputusan ini telah dibuat yang melarang mana-mana agama selain daripada agama Islam untuk menggunakan 4 kalimah ini. Maknanya agama selain daripada agama Islam tak boleh guna 4 kalimah ini. Apa dia? Pertama, Allah. Yang kedua, salat. Yang ketiga, Baitullah. Dan yang keempat, Kaabah. 4 kalimah ini
tidak boleh digunakan oleh agama lain selain daripada agama Islam. Maka saya kira dengan penjelasan ini bolehlah memberi sedikit pencerahan tentang bagaimana penggunaan isu kalimah Allah ini yang sepatutnya ditangani dengan cara baik yang telah pun diterima secara bersama semenjak daripada dahulu lagi. Sekian, terima kasih.